alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada malam ini ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak tenang dan khusyuk. Ya Allah, tenangkanlah hati kami, ya Allah. Kuatkanlah hati kami dalam mendepani segala ujian-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hati yang istiqamah terus dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah. Diberikan kesabaran dalam kami mendepani ujian dan bala yang Engkau berikan kepada kami di atas muka bumi yang bersifatnya sementara. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah doa kami dan permintaan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, salah silap kami. Ampunkanlah dosa ibu yang melahirkan kami, ayah kami yang kami dan berbentikan nama kami dengan namanya, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Baik, mudah-mudahan sihat walafiat. Alhamdulillah. Pertamanya, sama-sama saya mengajak self reminder diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah Masjid Al-Ikhwaniyah Ceras Utama ini untuk sama-sama kita tajdidkan niat kita. Kembali balik kita tajdid, memperbaharui niat kita, dengan apa yang kita lakukan hanyalah kerana Allah. Bila apa yang kita niat kerana Allah, susah ke senang ke, la takhaf, kata Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Kerana apa kita kena tajdid niat kita, tuan-puan? Kembali balik, perbaharui. Kita sudah lama 3 bulan lebih ditakdirkan tertangguhnya kuliah, solat berjemaah dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kembali. Maka kembalilah kita juga, niat kita tu tajdid, tuan-puan. Kerana apa? Kerana tajdid niat ini adalah merupakan salah satu daripada karakter ataupun sifat sahabat. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, sifat sahabat ni dia ada 6. Ada 6 sifat sahabat. Yang pertama, sifat sahabat ni mereka yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita ni yakinlah dengan adanya kalimah la ilaha illallah dalam diri kita. Maka tuan-tuan, kok mana pun hidup dan mati kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai orang Islam ni, maka selamat. Yang kedua, sifat sahabat, iaitulah mereka solat mereka, sembahyanglah kita kata. Solat ni apa? Khusyuk. Makna dia dalam sembahyang fi dakhilis salah khusyuk, maka di luar daripada lepas sembahyang fi kharijis salah dia panggil khudu'un. Tuan-tuan sebut tengok perkataan ni, khudu'. 1 2 3 khudu'. Khusyuk ni dalam sembahyang. Apa yang kita buat khusyuk, bawa kereta khusyuk, kan? Takut ni ikut langgak belakang orang, hujan pula sebagainya, contoh. Maka begitu juga dengan ibadah kita khusyuk, apa yang kita buat khusyuk. Maka imam lagi dia khusyuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kesan daripada khusyuk dalam sembahyang, kata ulama,
maka di luar sembahyang, maka dia akan khudu' yang tuan-tuan sebut tadi. Apa dia? Dia akan rendah hati, dia akan takut kepada Allah, dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik, dia akan ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Tu dia. Kemah tuan-tuan sembahyang ni. Apa makna sembahyang? Doa, kata Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Apa makna sembahyang? Falsafah sembahyang ini makna dia silah, tuan-tuan. Silah ni salatun silatun. Makna dia apa? Hubungan. Sebab tu bila kita jaga sembahyang, hubungan kita dengan Allah kuat. Bila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kuat, maka apa yang kita rasa, apa yang kita nak, apa yang kita hajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita. Kalau kita dapat sikit, dia rasa redha. Dia banyak, dia syukur. Allah tambahkan lagi. La in syakartum la azidannakum. Allah kata, hampa syukur, taat, aku akan tambahkan lagi nikmat. Tapi kalau kita kufur, na'udzubillahi min zalik. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu silah makna dia ikatan. Jadi jaga seperti mana sahabat ni mereka jaga, iaitulah sifat mereka yang kedua, menjaga solat khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan hadir rahimakumullah, yang ketiga sifat sahabat, kembali kita ulang sikit mukadimah sebelum kita masuk kitab kita. Yang ketiga, kata ulama, sifat sahabat ini adalah apa? Mereka senantiasa zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah kata, orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, keadaan mereka tak kira junuban, qu'udan, qiyaman, duduk ke, berdiri ke, sakit ke, berpenyakit ke, batuk ke, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaru. Satu lagi, bila mereka zikir, mereka akan dapat apa? Fikir. Ini yang payah ni tuan-puan. Kita hari ni mulut zikir tapi hati kita tak fikir. Kena banyak fikir tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Afala taqilun. Pernah fikir tak? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan Malaysia saja, bukan Asia saja, bahkan seluruh dunia Allah timpakan penyakit ni. Sebab apa tuan-puan? Tidak lain dan tidak bukan, kata ulama, di kalangan orang yang ditimpa musibah, dia ingat kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah. Di kalangan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semakin jauh dia dengan Allah. Nabi berjaya dah. Khalas, mereka seronok dah tuan-puan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia duduk fikirkan umat dia. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikir umat, sayang dia kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama tuan-puan kita selawat sikit. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Baik, yang keempat, sifat sahabat yang keempat, kata ulama, mereka senantiasa apa? Tajdid niat tuan-puan. Tajdid niat, hak tadi kita sentuh tadi. Punya dia pusing tu, masuk balik. Tajdid niat apa? Senantiasa perbaharui niat kena bagi betul. Niat pergi kerja kena bagi betul. Niat mari semayang kena bagi betul. Niat mari apa? Kita mari pergi pasar,
niat kita tidur, niat kita berkeluarga, niat kita suka, niat kita tak suka kawan tu pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Jadi jaga niat ni tuan-puan bukan mudah. Kerana yang dikatakan hati manusia itu dia macam dengan air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menggelegak. Menggelegak ni dia berubah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Nabi kata, ya Allah, engkaulah yang memperbolak balik hati-hati manusia, tetapkanlah hati kami. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, tuan-tuan. Jadi hati kita ni berbolak balik. Tadi rasa macam nak marah, lepas sembahyang rasa macam tenang pula, tak lagi jadi ikut mana pula. Tu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ala bi zikrillah, Allah kata tatma'innul qulub. Ingat kepada dia, hati akan jadi tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu hati ni dia banyak nama, antaranya qalbun, antaranya lubba albab, antaranya apa lagi, fuadun. Tu dalam ayat Quran Karim. Dan yang seterusnya di antara sifat sahabat, iaitulah mereka senantiasa dakwah wa tabligh. Dakwah ni ajak. Hari ni kita banyak ajak tapi kita tak ajak, tuan-puan. Kita banyak suruh tapi kita tak bersama-sama. Jom gunakan perkataan jom dalam kehidupan kita. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jom sama-sama buat baik, sama-sama beribadah, sama-sama berjaya. Buanglah tuan-puan sifat ananiyah, sendiri-sendiri, hang aku. Lantak fikir hang lah jiran, yang penting aku makan kenyang, keluarga aku okey. Jangan buang sifat ni, tuan-puan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu mukadimah kita pada malam ini. Lanjut sikitlah, mukadimah panjang haji sebab lama tak kuliah. Jadi sambung bacaan kita yang seperti biasa saya membaca, mengambil daripada aqwalul ulama, pesan ulama. Tuan-puan, hidup ni kalau kita nak selamat, jaga 3 benda ni. Nak selamat hidup kita, jaga 3 benda ni. Yang pertama, jagalah Al-Quran. Baca Al-Quran, pegang Al-Quran, insya-Allah selamat, confirm. Nabi bagi jaminan. Yang kedua, Nabi kata pegang dengan sunnah dia, cara hidup dia, cara cakap dia, cara pakai dia, tuan-puan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Juga pesanan kepada diri saya al-faqir ilallah ni. Dan yang ketiga, satu lagi ditambah dengan al-ulama, pesan ulama. Al-ulama warasatul anbiya ni Nabi kata. Jadi pegang 3 benda ni, insya-Allah selamat. Jadi malam ini kita walaupun tak buka tafsir, kita tak sentuh Al-Quran, tak tafsir Al-Quran, walaupun kita tak sentuh hadis Nabi secara detail, tapi kita sentuh kalam ulama juga, dia akan berkait dengan ayat Quran dan hadis. Tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain dan tidak bukan adalah, dia kata apa? Aslu kulli maksiatin wa ta'atin. Tajuk malam ini adalah berkait dengan asal bagi segala maksiat. Dia baca kitab kena baris betul aslu. Dia tak boleh baca asli, walaupun kita bahasa Melayu kita panggil asli. Asli mana asal. Aslu sebab apa? Lu sebab mubtada, tada marfu dhammah, alamat raf'ih dhammatun ala akhirih. Itu mengaji nahwu saraf lah. Aslu kata dia asal bagi segala maksiat. Ni tuan-tuan, buka paper, buka Facebook, macam-macam berita. Bunuh mak, masya-Allah, dipituk dalam apa? Dalam kong taib di Kelantan. Bukan masalah negeri pun, bukan. Dia kata tak. Saya pun duduk di Kelantan, ada di Kelantan, tapi berlaku di Kedah, berlaku di KL, berlaku rata-rata hari ni berlaku, bukan di Malaysia, seluruh dunia. Mana maksiatlah tu, bunuh mak. Bukan kata mak ni, tuan-puan, pun tak boleh, dipituk mak dia, bunuh. Allahu akbar, geram tahu mana tahu. Masuk paper, bila tengok balik rupanya mak pit.
Mat Pit bukan nama dia Muhammad Hafiz, tapi Pit dadah. Tu dia. Sebab tu AADK duduk kata apa? Dadah ini apa? Bahaya. Apa lagi? Bunuh bini kerat 18. Subhanallah, di Melaka tu. Apa lagi? Berzina. Baru ni tadi depa hantar di WhatsApp, bakar kucing, detok minyak gas, kemudian dia nyala apa nama? Ya Allah. Manusia tuan-tuan hilang pedoman. Subhanallah. Apa nak jadi ni? Maksiat berlaku. Sebab apa? Ni, malam ni kita nak cakap punca berlakunya benda ni. Kita buat maksiat dah. Rasa takabur, rasa riak, rasa ujub, rasa orang lain lebih buruk daripada dia. Dia seorang di ahli syurga. Ada rasa macam tu tak tuan-puan? Apa hang ni mai duduk kat aku? Kan? Pi duduk jauh sikit. Aku ni dah lah khatam Quran tiap-tiap hari. Tu dia. Quran pula baca sedap, ceramah pula tu. La ilaha illallah. Yang kata syaitan ni, iblis ni, dia akan cuba untuk rosakkan anak Adam dengan berlakunya maksiat hati, yang nampak dan yang tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, kita baca matan ni, mudah-mudahan matan ni yang kita baca pada malam ini jadikan kita ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita baca matan ni, kita baca perkataan ni, kalam hikmah ni. Sebab tu kitab hikam ni makna dia hikam jamak plural bagi perkataan hikmah. Hikmah mufrad. Kalau musanna hikmatani, kalau jamak al-hikamun. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada pesan ulama kepada kita, jadikan motivasi, dia kata apa? Aslu. Ramai-ramailah kita sebut tuan-tuan. 1, 2, 3. Aslu. Again. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an nafs. Ingat tak Haji? Tak apa ingat. Saya pun tak ingat juga. Nasib baik baca, kita duk mengajar tu ingat. Jadi kalau nak ingat, ulang balik sekali lagi. Aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflah. 3 ni adik-beradik. Abang, Alung, Angah dengan adik. 3 ni tuan-puan, dia main serentak. 3 ni dia main serentak. Okey, yang pertama, maksiat kata dia. Maksiat ni apa makna maksiat ni tuan-puan? Ulama kata maksiat ini makna dia melanggar perintah Allah dengan mengikuti hawa nafsu akan perkara yang wajib. Faham tak? Nampak tak tuan-puan? Masya Allah. Dia, ulama kata maksiat ni ikut nafsu. Ikut nafsu ni bagus tak? Ikut nafsu bagus tak? Nafsu ada yang bagus. Jangan kata nafsu tak bagus. Ni tuan-tuan mari malam ni, ada nafsu tak? Ada. Nak mari, nak semayang, nafsu tu. Tapi nafsu bukan nafsu al-amarah, bukan nafsu lawamah, tapi nafsul mutmainnah. Tu tuan-tuan kahwin, ada anak, ada cucu, nafsu tu, tapi jalan yang syariat. Ada juga orang bernafsu, tapi dia jalan yang salah. Dia buat clubbing, dia berpesta, dia duduk berkedudukan. Itu jalan yang salah. Nafsu dia tidak dialurkan kepada jalan yang betul. Sebab itu ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengaji, dia bawa kita jalan yang betul. Ihdinas sirat, kita minta berapa kali tu? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul dan istiqamah. Cukup tak sekali betul? Tak cukup, kena terus menerus, dulu, kini dan selamanya. Tu dia. Masya-Allah tuan-puan. Yang pertama, nafsu, mengikut nafsu, ulama kata dengan apa? Melanggar perintah Allah akan perkara yang wajib. Langgar perintah ni memang
Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang jangan buat, insya-Allah selamat, confirm. Tapi bila langgar perintah Allah, berdosa tak? Perintah Allah pula dia kata dia taklid, dia kait dengan apa? Wajib. Sebab perintah Allah ni ada dua. Yang pertama perintah yang berbentuk wajib, yang kedua perintah yang berbentuk mustahab, sunat. Ada tak perintah Allah yang berbentuk sunat daripada hadis? Hadis ini datang daripada perintah Allah ke? Melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh dia sunat apa? Sembahyang sunat. Quran sunat ke wajib? Sunat. Zikir sunat ke wajib? Sunat. Tetapi tuan-tuan, jangan bila kita kata sunat ni buat dapat pahala tinggal tak ada apa-apa. No. Sunat ini buat dapat pahala yang sangat besar dan bila tinggal rugi. Itu makna sunat. Jangan kata tak ada apa-apa, ni sekolah anak-anak kita duk mengaji, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tu salah. Itu yang dia tak buat. Buat dapat pahala, Nabi suka, dan kemudian tinggal Allah ruginya. Tu tuan-puan. Jadi yang kata maksiat ini melanggar perintah Allah yang wajib. Kalau yang sunat dia tak sembahyang sunat, no. Jangan kata dia ni apa? Dia jahat sebab dia tak sembahyang sunat. Tapi kalau dia tak sembahyang wajib, tu tak boleh maksiat lah. Dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama kita sentuh berkenaan maksiat, konsep maksiat. Yang kedua, maksiat kemudian dikata wasyahwatin, ataf di situ ma'iyah. Sama-sama dengan maksiat, dia datang kepada kita dengan syahwat. Syahwat ini mengikuti saja. Bahkan lalai ini tuan-puan, dalam sembahyang pun lalai. Sembahyang pun lalai. Allahu akbar. Allah, dia pun mana tau? Kunci kereta loh. Tertinggal takut pula ni, macam mana pula aku duduk depan ni. Jadi kalut. Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sembahyang tuan-tuan sampai terbakar rumah dia. Terbakar rumah dia. Saya tak ingat siapa nama sahabat ni. Al-Mustafa ataupun Al-Mubarak, lebih kurang gitulah nama. Orang panggil tu Ali Mustafa, nama dia lebih kurang begitu. Rumah terbakar, dia tak sedar. Bagi salam tuan-puan, dah rumah dia telah dijilat api. Boleh kata 80%. Bagi salam baru terasa panas. Kita bukan bagi salam, Allahu akbar, kruk masuk Twitter, tengok apa. Tu dia. Chelsea kalah dengan MU pada muka. La ilaha illallah. Itu tuan-tuan. Jadi kita nak kena apa? Kena kita buang sifat lalai. Macam mana nak buang sifat lalai? Kita kena tinggalkan benda yang syubhah. Allah sebut pasal syubhah ni bukan nak kata. Saya sendiri pun kadang-kadang terbuat. Apa dia? Kita syubhah banyak makanan. Kemudian apa lagi syubhah? Pakaian. Apa lagi syubhah? Percakapan. Apa lagi syubhah? Dengar benda yang kita duk dengar, muzik. Kan kadang-kadang buka kita masuk kereta, buka radio. Dia bukan nak dengar IKIM sangat kadang-kadang. Agak-agak boring ya IKIM Afdal Ikhtiar IKM dan FM. Buka pila hot pula dah. Bagi panas sikit. Habis panas cool pula, Cool FM. No. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda syubhah banyak sangat berlaku di kalangan kita. Sebab itu kadang-kadang solat kita tak khusyuk, Quran kita baca kita tak faham, kadang-kadang ilmu kita tak masuk tuan-puan. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Jadi kita alhamdulillah tuan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan. Mari besar mana pun musibah tuan-puan, insya-Allah hati kita tenang. Jadi yang ke berapa dah tadi? Yang kedua, yang ketiga, ghaflah, lalai. Macam mana nak buang sifat lalai? Imam Ghazali rahimahullahu taala kata, dia kata apa? Daripada pesan Imam Syafi'i, ittaqillah wa la tutfi hadzal nur alladhi ataka Allah bil ma'asi. Takwalah kamu kepada
wa ta'ala, jangan kamu padamkan cahaya yang Allah kurniakan kepada kamu dengan maksiat. Imam Ghazali dia keluar satu bait kata-kata dia, tinggalkan perkara-perkara apa yang melalaikan, yang boleh membawa kepada kerosakan, kekerasan hati. Apa dia? Ada 3 kan? Kita buka Facebook, tengok tuan-puan, dia banyak lepak, banyak tuan-puan. Wallahi saya kata, wallahi hari ni penyakit kita banyak lepak. Jom lepak. Tak tahu itulah malam terakhir dia lepak, esok tu malaikat nak nyawa dia. Takut tuan-puan. Tahun 2020 ni ulama banyak meninggal dunia. Subhanallah. Bila ulama banyak ditarik oleh Allah akan nyawa mereka, Nabi kata ketahuilah sudah hampir kamu dengan kiamat. Tuan-tuan buka Facebook, type satu ni, nama Facebook ni, nama dia Pencinta Ulama. Saya friend list dia, saya duk tengok dia duk post tiap-tiap hari 3 orang ulama mati. Saya kata biar betul ni. Tu hak dia post, hak dia tak post tu tuan-puan, banyak lagi. Aduh takut sungguh. Nabi kata Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menarik ilmu daripada dada kamu sahaja, bahkan Allah akan tarik ilmu agama sikit demi sedikit dengan Allah biqabdil ulama, mematikan ulama. Hari ni orang tuan-tuan, ulama pun tak kenal dah. Dan hak kata ulama pun tak berapa nak ulama sangat, takut nak cakap benda yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian bagaimana? Yang katanya ulama, Allah kata innama yakhshallaha bin ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah itu orang alim. Orang alim pula mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni ulama kian dilupakan. Kan orang pun tak kenal dah ulama bila ada macam dengan apa? Aplikasi-aplikasi ni, Bigo, TikTok. Budak-budak tak apa lah duk menari segala kata cacian depan kamera. Ya, background muzik tu. Ni bukan kata budak, mak budak. Okey lagi mak budak. Tok budak pun ada. Gigi tak ada. La ilaha illallah. Subhanallah. Tuan-puan, ni cukup berbahaya kepada kita. Kalau kita nak masuk masjid, tuan-puan, kalau boleh switch off. Itu saya sebut. Cukup lara ni, sudahlah. Sat lagi buka balik. Kan? Mayang tutup tepi. Utamakan panggilan Allah daripada panggilan makhluknya. Berat mana sangat panggilan makhluk tuan-puan, ni panggilan Allah. Allah panggil kita, hayya 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 'ala solah. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, punca berlakunya maksiat, yang kata pertama tadi tuan-puan baca, kita baca sama-sama. Yang pertama, maksiat aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin. Satu punca dia apa? Ramai-ramai kita sebut ar-ridha an nafs, reda terhadap nafsu. Itu je. Orang tua-tua dulu kata apa? Ikut nafsu lesu. Kuat sikit. Ikut nafsu, ikut hati, ikut rasa. Oh, aku kalau boleh nak bubuh dia ni, geram betul ya. Ada pula dia tak bagi signa. Keluar bubuh dia bang, bubuh dia. Dia pakai kopi orang, ustaz bubuh ni. Bubuh orang pula rekod no. Ustaz pun pula tu dia keluar dia bubuh balik. Viral pula dah. Kan tak ada dia kerja. Sampai mati pun ada tuan-tuan bergaduh pasal apa? Parking, gaduh pasal kereta. Dunia Allah bagi kecil lah, kita terkesan dengan hati. Allahu akbar. Orang hina agama kita, orang hina nabi kita, tak ada kesan apa. Ketahuilah bahawa sudah hampir dengan kiamat. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ulama sambung lagi tuan-puan dalam perenggan yang kedua, sikit lagi kita sebut ramai-ramai. Wa kullu ta'atin
wa kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha an nafs. Tu dia. Kata ulama, makna yang kedua ini, kata ulama taat pula. Tadi kita dah habis dah pasal maksiat. Jadi tuan-tuan tahulah apa dia punya punca maksiat ni. Tadi ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Kalau ikut hati, malas dengar kuliah. Dengar apa kuliah? Hari Ahad, baik tengok I Can See Your Voice. Lagi seronok. Tengok ustaz ni dah lah tak berapa panjang mana, tinggi mana, ketuk contoh. Kan? Pakai mask pun tak apa nak betul, orang pakai macam ni. Kalau pakai ni cakap macam mana? Tak payah ada dengar. Siapa duk kata tu? Nafsu kata. Tu. Mesih dengan lelaki lain. Sebaik-baik kejadian yang kami jadikan, kata Allah, iaitulah manusia, kerana ada kedua-dua. Yang pertama nafsu, yang kedua akal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi lepas azan Isyak. Kita tawakuf di sini, berikan laluan azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العالمين صلاة القائم آت سيدنا محمد الصراط الفضيل بس مقام الحج الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tuan-puan, taat. Wa kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin, ada 3. Kata ulama, taat ini dia datang dengan yang pertama yaqdah, sedang ni tuan-tuan. Yaqdah, orang kata yaqdah. Apa tu yaqdah? Yaqdah ni makna sedang. Kan? Yaqdah, jumpa Nabi dalam keadaan yaqdah, nyata makna sedang. Orang tua dulu tuan-puan, pepatah ni pun jadi sebagai panduan kita juga. Sebab tu dia kata petua, dia tak kata pemuda. Petua ni makna apa? Boleh ambil kan? Apa tua kata apa? Nah, lupa dah nak sebut apa tadi. Ni petua, berpijak di bumi yang, peribahasa tu, berpijak di bumi yang nyata. Nyata tu makna dia apa? Bayan, sedang. Kita kena sedar diri kita ni siapa, tuan-puan. Siapa diri kita ni? Ustaz ke? Siapa diri kita? Lecturer ke? Doktor ke? Profesor ke? Datuk ke? No. Kita adalah hamba Allah. Hamba. Tu ada sombong sangat. Sampai pun tak boleh nak bagi salam. Assalamualaikum. Baru lantik jadi JKK tu dia jalan. Gitu dah. Kan? Apa ni abang? Panggil aku haji dah, baru balik haji ni. Baru touchdown, panggil aku haji. La ilaha illallah. Tuan-puan, ini dalam kitab sebut apa? Pandangan manusia tak perlu, tuan-puan. Orang yang kita kenal, dan satu lagi kamu kena minta dia istighfar untuk kamu. Tu dia hebat sungguh. Siapa dia? Wais Qarni ni. Sependapat ulama kata dia bukan sahabat, tapi dia tabi'in, sebab dia tak dan jumpa Nabi. Ada ulama kata dia sahabat sebab dia dan jumpa Nabi. Dia kata sahabat ni hidup zaman Nabi, tempat jumpa Nabi, mati dalam keadaan beriman. Tu sahabat. Tu sahabat, tuan-puan. Kita ada sahabat kan? Kita banyak dah sahabat, tak ada dah banyak musibat. Nah, itu lawak sikit, tuan-puan. Tapi makna dia taat ni, tuan-puan, ulama kata dia datang dengan yaqadah. Yaqadah ini makna dia apa? Sedar. Kena sedarlah diri kita ni, lupa kena mengaji. Kena sedarlah diri kita ni apa? Tua, kena siap-siap sedia dah. Kena sedarlah diri kita muda, kena hormat yang tua. Kena sedarlah diri kita ni hamba, kena banyak tawaduk minta kepada dia. Kena sedarlah diri kita ini sementara, bahkan kita akan jumpa sang pencipta. Tu dia. Sedar, kena sedar, tuan-tuan. Ada orang mengaji tak sedar-sedar lagi. Ada orang pergi haji tiap-tiap tahun tak sedar-sedar lagi. Tiap-tiap tahun pergi. Tahun ni ya tak pergi. Okey, tak boleh pergi. Kalau tak tahun ni pun dia pergi tak. Tapi tak sedar-sedar lagi. Kan? Jiran sebelah tak makan pun dia buat tak tahu lah. Tak sedar lagi. Kan? Dengan anak, dengan mak ayah dia buat lebih kurang, dia pergi tok rumah orang tua-tua, pergi haji tiap-tiap tahun. Subhanallah. Contoh. Saya tak niat kata siapa-siapa lah, saya tak niat. Tapi contoh, kalau ada, minta sedar diri. Sebab ulama kata taat ini yaqadah, kena sedar. Sebab tu Nabi SAW kata, kita ni berakhlak dengan akhlak yang baik sesama manusia lebih baik daripada puasa sunat dan sembahyang sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Sebab tu yang sedar tu, dia akan jaga hubungan dengan manusia dan jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Penutup sikit lagi, yang terakhir, ulama kata iffah. Tuan-tuan, iffah, apa makna iffah? Ada anak-anak kita nama Ifah, cucu kita ke? Bagus nama ni. Ifah ini makna dia kesopanan, sopan.
sopan santun, lemah lembut. Allahu Akbar. Allah cukup suka dua hamba ni, sifat ni ada pada dua hamba. Ada pada hamba dua sifat ni ada pada hamba dia. Yang pertama lemah lembut, yang kedua sopan, tenang. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu perkongsian kita pada malam ini dengan tajuknya asal maksiat dan asal taat. Kata ulama, asal taat ini apa? Asal sedap ini apa? Asal sopan ini apa? Iaitulah adamur ridha an nafs. Dia tidak redha terhadap nafsu dia. Dia lawan nafsu dia. Wala an tashaba jahilan. Sambung sikit lagi, dia kata kamu bersahabat dengan orang jahil dalam keadaan dia jahil tapi dia tak ikut nafsu dia. Dia orang yang tidak taat dengan nafsu dia. Ulama kata lebih baik khairun, lebih baik daripada kamu bersahabat dengan orang alim tapi dia ikut nafsu. Tuduh. Tuan-tuan, kita kawan dengan orang tak berapa cerdik. Siapa dia orang tak berapa cerdik ni? Lebih kurang kita kata duduk tepi jalan, tak berapa nak betul tu. Dia tapi dia tak ikut nafsu, dia tak buat maksiat. Ulama kata lebih baiklah daripada kita berkawan pandai, tapi pandai dia pandai dalam keadaan ikut nafsu. Sebab tu jangan kira tuan-tuan lah ni. Hak pandai agama pun dia tunggang agama. Dia olah sebanyak mungkin untuk jadi apa? Jadi habuan dia. Hak kata alim, hak kata cerdik ni bahaya. Tuan-tuan, yang berlakunya cerai, perempuan ni hak minta cerai dengan lelaki, kawan saya dia peti. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi mudah-mudahan penutupnya agar kita ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan agar kita sedar, agar kita ini senantiasa ingat tentang tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya baca dalam ayat dalam bentuk bacaan taranum sikit boleh tak insya-Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata wama, tidak aku ciptakan khalaqtul jinna, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan lepas ni apa yang kita buat niat kerana Allah. Orang buat kat kita baik, alhamdulillah. Orang buat kat kita jahat, alhamdulillah, kerana Allah senantiasa bersama dengan kita. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, jagalah kesihatan, jagalah makan. Jaga makan tuan-puan, jangan jaga-jaga makan. Nah, jaga SOP. SOP pun kena jaga juga. Dia kata tak apalah, Allah ada dengan kita, biar-biarlah tak pakai pun. Tak boleh, tak kena tu. Ahli sunnah wal jamaah dia kena ada usaha, doa, duit tuan-puan. Doa, usaha, istiqamah, tawakal baru kena. Wallahu a'lam. Tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf salah dan silap, terkasar bahasa, terangkat suara. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami peroleh ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Murahkanlah rezeki kami, permudahkanlah urusan kami, panjangkanlah usia kami. Terimalah pengorbanan dakwah ibadah kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan baik, husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in.